Hari ini Akmal nak cerita satu kisah yang pernah jadi kontroversi beberapa tahun lalu. Dan kisah ni jadi kontroversi semula bila ia difilmkan. Cerita kejadian sebenar yang katanya berlaku kepada pelajar tahun akhir di Indonesia pada tahun 2009. KKN di Desa Penari. KKN bermaksud kuliah kerja nyata. Cerita ni sempat heboh bila diceritakan oleh satu akaun Twitter dan jadi perbincangan. Dalam cerita ni penulis sama sekali tak menyebut nama desa yang sebenar, yang dikatakan desa yang keras, yang dijadikan lokasi 6 pelajar untuk kuliah kerja nyata. Katanya 2 daripada 6 pelajar tu terkorban dalam kejadian KKN di Desa Penari. Banyak versi sebenarnya, tapi apa yang Akmal nak cerita katanya versi asal ataupun versi sebenar kejadian. Dari segi nama, lokasi, semuanya dirahsiakan. Kisah yang sangat menyeramkan ni dimulai dengan kehadiran 6 pelajar di desa yang katanya mistik dan rahsia. Dari 6 pelajar tu ada yang berkawan dan ada juga yang berpasangan bercinta. Pada awalnya jumlah pelajar yang seharusnya menjalani KKN di desa yang misteri tu adalah 14 orang. Tapi hanya 6 orang sahaja yang berangkat ke desa yang misteri tu. Ke-6 pelajar tu bernama Wahyu, Vida, Nur, Ayu, Antun dan Bima. Katanya yang menemui desa ni adalah Vida. Katanya tempat tu sesuailah untuk mereka melakukan KKN. Katanya Desa Penari ni sangatlah misteri dan sangatlah mistik. Dan orang-orang tempatan pun tahu betapa keramatnya desa ni. Mereka tahu betapa kerasnya, betapa menyeramkan kawasan ni. Banyak kawasan-kawasan di Desa Penari yang dikenali sebagai kawasan keramat. Seorang pelajar yang bernama Nur, sebelum dia berangkat dia ada firasat yang buruk. Bukan dia saja yang ada firasat yang buruk, tapi ibu dia sendiri pun ada perasaan yang tak enak lah, ataupun perasaan yang tak sedap. Tapi ibu dia izinkan dia pergi diiringi doa. Keanehan pertama yang berlaku semasa dalam perjalanan ke Desa Penari, mereka terserempak dengan seorang wanita tua yang memandang Nur dengan seolah-olah berkata, "Jangan ke sana nak." Lokasi misteri yang dikunjungi disebut sebagai Desa Penari kerana adat tarian masyarakat yang masih kental dan dijunjung masyarakat setempat. Desa ni sangatlah terpencil sehinggakan mereka tak boleh masuk dengan kereta, terpaksa menggunakan motosikal. Semasa mereka melalui kawasan hutan, katanya Nur ternampak wanita cantik sedang menari di atas batu. Katanya wanita tu menatap wajah Nur dengan tatapan yang tajam sambil tersenyum. Bila dia pandang sekali lagi, wanita tu dah tak ada, terus hilang macam tu je. Mereka pun sampai ke rumah ketua kampung yang bernama Pak Prabu. Tapi Pak Prabu ni seolah-olah bagi amaran supaya jangan buat tugasan KKN di desa ni. Setelah berbincang dan dipujuk, katanya pelajar-pelajar ni adalah pelajar baik. Jadi Pak Prabu pun membenarkan mereka melakukan tugasan mereka. Sebelum mereka melakukan tugasan, of course lah mereka melawat kawasan. Nur ternampak batu yang ditutup dengan kain dan ada bahan pemujaan. Nur juga ternampak makhluk hitam yang badannya dipenuhi dengan rambut ataupun ditutupi dengan rambut. Pak Prabu juga menunjukkan tapak tilas yang ditutup dengan kain. Tapak tilas sebagai batas ataupun tanda aras. Pak Prabu juga menjelaskan mereka tak dibenarkan untuk melepasi tapak tilas tu, seolah-olah satu amaran. Dalam perjalanan mereka terjumpa kuburan yang batu nisannya ditutup dengan kain hitam. Nur dan Widya selalu mengalami kejadian menyeramkan. Pada waktu malam, Nur, Ayu dan Widya tidur dalam bilik yang beralaskan tikar. Nur merasakan sesuatu yang tak kena. Tiba-tiba dia ternampak makhluk hitam bermata merah. Dia pun terkejut dan terus tutup muka dengan selimut dan membaca doa. Keesokan harinya mereka mandi di sebuah kolam kecil yang digunakan penduduk setempat. Mereka mandi bergilir. Nur adalah yang pertama, sementara Widya menjaga pintu di depan. Semasa Nur nak mandi, dia berbau daging yang busuk dan tubuhnya seolah-olah disentuh. Air yang dijiruskan penuh dengan rambut. So dia pun larilah nak keluar daripada situ. Tiba-tiba pintu tertutup ataupun terkunci dan dia ternampak ada makhluk besar yang berdiri di belakang dia. Katanya dia ambil batu dan baling ke arah makhluk tu dan pintu pun terus terbuka dan dia terus lari. Widya pula macam pelik, kenapa dia ni? Sebab masa Nur sedang mandi, Widya tak nampak apa-apa pun. Selepas macam-macam kejadian menyeramkan berlaku, Nur pun pergi berjumpa Pak Prabu. Bila sampai, dia melihat Pak Prabu bersama wanita tua bernama Mbah Buyut dan ada 3 cawan kopi. Seolah-olah mereka tahu yang Nur akan datang. Mbah Buyut pun mempelawan Nur untuk minum kopi, tapi Nur menolak
dengan alasan dia tak minum kopi. Tapi Pak Prabu kata tak baiklah tolak pemberian tuan rumah. Jadi Nur pun minum. Yang anehnya kopi tu tak rasa kopi, tapi rasa dan bau seperti daun melati. Nur pun ceritalah yang dia diganggu oleh makhluk yang menakutkan. Nur pun tanya adakah dia melanggar pantang larang. Kalau dia langgar pantang larang, dia minta dimaafkan. Mbah Buyut tu kata alasan dia diganggu kerana dia membawa sesuatu dari luar. Rupa-rupanya Nur ni macam ada pendinding ataupun penjaga. Tapi Nur ni dia macam tak faham. So dia pun balik ke bilik dia semula. Pada waktu malam, Nur termimpi nampak Widya sedang memeluk ular. Tiba-tiba Nur terbangun dari tidur sebab bunyi bising di luar. Rupanya Widya sedang menari di tengah gelapnya malam. Sedangkan Widya yang sedang menari ni bermimpi nampak Nur sedang menari. Tiba-tiba dia terbangun dari mimpi. Rupa-rupanya dialah yang sedang menari, bukan Nur, di tengah kegelapan. Keesokan harinya Nur pergi ke rumah Pak Prabu. Dia pun dibawa oleh Pak Prabu dan Mbah Buyut ke sebuah batu yang dia pernah tengok sebelum ni. Pak Prabu menyembelih ayam dan menyiram darah ayam tu ke batu tersebut. Selepas tu Pak Prabu tanya Nur, "Awak percaya tak? Di sini ada kampung halus." Nur pun pura-pura kata dia percaya. Kemudian dari situ dia ternampak muncul makhluk hitam bermata merah, menjilat-jilat darah yang disimbah tu. Ternyata itulah jin yang jadi pendinding Nur. Kata Pak Prabu, Nur tak dapat dipisahkan lagi dari jin yang jadi pendinding dia. Selepas tu Mbah Buyut mengurut ubun-ubun dia. Selepas pada tu semua makhluk halus ataupun segala jin yang dia nampak terus hilang. Dia dah tak nampak dah. Segala makhluk halus di desa tu dia dah tak nampak. Seolah-olah Mbah Buyut tu dah tutup pandangan dia. Masa mereka membahagikan tugas KKN, dipecahkan setiap grup 2 orang. Seorang kawan mereka bernama Antun cerita kepada Nur yang kawan mereka bernama Bima berkelakuan pelik dan suka bercakap seorang diri dan selalu bawa barang pemujaan dan simpan di tempat tidur. Antun tunjuk kepada Nur barang-barang yang dibawa Bima. Dalam barang-barang tu ada gambar Widya. Nur pula terdengar Bima dan Ayu bergaduh dan dia terdengar Ayu menyebut tentang mahkota putih yang sepatutnya diberikan kepada Widya. Selepas pada tu Nur cari kawan dia Bima dan Ayu. Semasa dalam perjalanan dia terjumpa tapak tilas. Tapak tilas yang diberi amaran oleh Pak Prabu tadi. Tapi Nur dengan perasaan yang ingin tahu, dia pun masuk ke kawasan tapak tilas. Dan dia ternampak satu pondok kecil di kawasan tapak tilas tu. Dan ada Ayu dan Bima. Nur ni macam dah agak. Bima dan Ayu berkelakuan tak senonoh di pondok tu. Pada hari yang sama, Wahyu dan Widya pergi keluar untuk membeli barang. Semasa perjalanan pula melalui hutan-hutan, motor mereka tiba-tiba rosak dan mereka dibantu oleh seorang lelaki tua. Lelaki tu pun menjemput mereka ke pesta di kampung sebelah. Tapi sebenarnya tak ada kampung lain pun selain desa penari. Di pesta tu ada macam-macam makanan lah. Widya dan Wahyu ni apalagi makan lah kan. Widya juga ternampak seorang wanita cantik sedang menari. Dan wanita tu pernah muncul dalam mimpi dia. Disebabkan banyak makanan, Wahyu pun bungkus makanan-makanan tu untuk kawan-kawan dia. Bila dia bawa balik makanan tu dan buka bungkusan tu, rupa-rupanya dalam bungkusan tu penuh dengan kepala monyet yang berdarah. Mereka semua terkejut dan Wahyu dikatakan jatuh sakit selama 3 hari. Di sebalik kejadian pelik, kejadian menyeramkan yang berlaku kepada mereka semua, rupa-rupanya kawan mereka Ayu dan Bima ni telah bersekutu dengan jin. Katanya Bima dan Ayu ni melakukan pemujaan di desa penari tu. Bima ni sebenarnya dia ada hati kepada Widya. Jadi dia ambil satu mahkota putih. Katanya jika diberikan mahkota putih tu kepada Widya, maka Widya akan jatuh cinta kepada dia. Katanya dia menggunakan Ayu sebagai perantaraan untuk bagi mahkota putih ni kepada Widya. Sedangkan dalam diam, Ayu ni ada hati kepada Bima. So dia pun membuat pemujaan dengan selendang hijau. Katanya selendang hijau tu adalah milik penari desa berkenaan. Tujuan pemujaan selendang tu supaya Bima jatuh cinta kepada dia. Mereka berdua ni telah melanggar pantang larang desa penari. Mereka juga melakukan perkara tak senonoh di kawasan tapak tilas. Selepas dapat tahu perkara ni, Nur secara diam-diam mencuri selendang hijau dan mahkota putih tu. Dan dia masukkan dalam kotak dan disembunyikan. Kemudian dia bagi kepada Pak Prabu dan Mbah Buyut. Pak Prabu dan Mbah Buyut terkejut. Katanya benda-benda ni adalah benda terlarang dan mereka telah melanggar pantang larang desa penari. Katanya mahkota tu adalah milik penari dan mahkota tu ada sesuatu yang keramat. Disebabkan Nur mengambil mahkota tu dan menyembunyikannya, sekarang mahkota tu jadi milik Nur. Katanya pada ketika ini keadaan Bima dan Ayu macam dah tak tentu arah.
Mereka menderita. Mereka menderita atas perbuatan mereka. Katanya dua kawan Nur ni dah melanggar pantalarang. Jiwa mereka bagaikan dah sesat. Pak Prabu kemudian meminta Bima dan Ayu diikat dengan tali putih dan ditutup dengan kain kafan. Akhirnya Pak Prabu dan Mbah Buyut ni bercerita. Katanya kawan-kawan mereka, dua orang ni, telah melanggar pantalarang. Mereka telah melakukan maksiat di tempat keramat, iaitu kawasan Tapak Tilas. Pak Prabu akhirnya menceritakan tentang rahsia Tapak Tilas yang sebenarnya digunakan penduduk kampung untuk pertunjukan tarian. Tapi pertunjukan tarian tu bukan untuk manusia, melainkan untuk bangsa jin yang tinggal di dalam hutan tu. Katanya tarian tu bertujuan supaya bangsa jin tidak mengganggu penduduk kampung. Dan apa yang menyeramkan, penari-penari yang masih dara dijadikan korban ataupun tumbal. Di akhir cerita katanya pihak keluarga dan universiti datang menjemput mereka. Katanya Ayu lumpuh seluruh badan, tapi doktor pun tak tahu apa puncanya. Dia menderita selama 3 bulan dan akhirnya meninggal dunia. Bima pula mengalami nasib yang sama. Dia juga meninggal dunia. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia ada menyebut perkataan ular berulang-ulang kali. Disebabkan cerita ni banyak versi dan kampung ni dirahsiakan. Katanya ada orang Indonesia yang selidik di manakah kampung ni. Dan mereka dapati kampung yang dikatakan desa penari ini sebenarnya tak pernah ada penduduk. Jadi persoalannya, kalau betul lah tak ada penduduk, siapakah ketua kampung yang bernama Pak Prabu dan Mbah Buyut ni? Dari awal cerita, bagi Akmal yang ni yang sangat menyeramkan. Sebab kalau betul lah tak ada penghuni, jadi 6 pelajar tu duduk dengan siapa? Mereka berjumpa siapa? Adakah Pak Prabu dan Mbah Buyut ni juga adalah dari kalangan jin? Tapi ini tak ada dalam tulisan yang ditulis oleh penulis. Ini adalah teori ataupun yang diselidik oleh orang Indonesia. Apa yang pasti moral dari cerita ni kita boleh ambil. Kita kalau ke tempat orang, kita kenalah menghormati adat ataupun budaya sesetempat. Kalau orang larang, kita jangan buatlah. Mungkin larangan tu ada sebab-sebab tertentu. Setakat itu saja untuk video kali ini. Kalau anda suka, bolehlah consider untuk subscribe. Jumpa lagi.